Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, anak-anak murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi ya dalam slot Jom Belajar Bersama Ustaz. Walaupun para pelajar, anak-anak murid, Ustaz berada di rumah, InsyaAllah kita tidak akan pernah berhenti belajar. Kita kena belajar, sentiasa belajar untuk meningkatkan kemahiran ilmu dalam diri kita. Jadi Ustaz harap para pelajar Ustaz, anak-anak murid Ustaz berada di rumah bersama keluarga, sentiasa dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa membuang masa, seperti biasa sebelum kita memulakan kelas kita akan membaca doa sebelum belajar. Baik, kita taruh tangan sama-sama, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, okey, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, Ustaz nak tanya, Ustaz nak suruh anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian tengok pada paparan video tersebut. Okey, apakah gambar yang ditunjukkan? Siapa tahu? Baik, betul. Gambar yang ditunjukkan adalah tamar ataupun kurma. Benda ni kita selalu dapat waktu bulan Ramadan. Ya, betul, bulan Ramadan. Jadi, apakah perkara ataupun ibadah yang khusus yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Soalan ni berkait rapat dengan pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Ya, betul. Ibadah yang kita lakukan, ibadah khusus yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah puasa. Dan itulah yang kita akan belajar pada hari ini, insyaAllah. Jadi, teruskan fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang ibadah puasa. Okey, anak-anak pelajar yang Ustaz kasih sekalian, sekarang kita lihat apakah senarai kandungan yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, Ustaz akan sebutkan, nyatakan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini supaya kita sentiasa berada dalam landasannya, supaya kita tak lost track dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya Ustaz akan memberikan pengertian tentang puasa, dalil puasa, hukum puasa, rukun-rukun berpuasa, dan seterusnya syarat wajib berpuasa, dan juga syarat sah puasa, sunat-sunat puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan juga akhir sekali kepentingan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, anak-anak murid Ustaz, lihat pada gambar di tengah. Itu Ustaz nyatakan di situ, Ustaz sertakan di situ gambar orang solat sunat tarawih. Dan seterusnya gambar yang kedua adalah gambar orang berbuka puasa. Okey, jadi apakah dia objektif yang kita nak belajar sebenarnya? Objektif yang pertama, Ustaz nak anak-anak murid sekalian dapat menyatakan maksud puasa Ramadan. Apakah maksud berpuasa pada bulan Ramadan? Yang seterusnya, Ustaz harap anak-anak murid dapat menerangkan hukum puasa Ramadan berdasarkan dalil naqli, iaitu dalil dari Al-Quran beserta dengan maksud dalil tersebut. Yang ketiga, seterusnya Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat menjelaskan syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah puasa dan juga rukun puasa bulan Ramadan. Seterusnya, Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat menguraikan sunat-sunat, perkara-perkara sunat yang kita lakukan pada ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Dan akhir sekali, Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat
menganalisis perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, anak-anak murid Ustaz yang dikasihi sekalian, pengertian puasa. Pengertian puasa ni tak susah untuk kita ingat, sebab kita dah berpuasa tiap-tiap tahun, kan? Tiap-tiap tahun kita puasa 30 hari, sebulan dalam setahun tu pada bulan Ramadan. Kita memang puasa. Melainkan ada anak-anak murid Ustaz yang masih puasa yang pagi-pagi buka periuk, kan? Jadi puasa ni apa? Puasa ini ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Senang je kita nak ingat. Time kita puasa, kita buat apa? Kita tahan diri kita, betul? Kita tahan diri kita dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkaranya? Contohnya, kita makan atau minum, kan? Kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila? Waktunya bila? Bermula dari terbit fajar, waktu subuh, hingga terbenam matahari, waktu maghrib, betul? Senang je kita nak ingat. Disertai dengan niat. Kan kita niat waktu malam ataupun pagi tu, kan? Jadi begitulah cara nak ingat pengertian puasa. Benda yang kita dah lalui, senang kita nak ingat. Ustaz ulang lagi sekali, apakah dia pengertian puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Cuba murid-murid hafalkan dan cuba ulang banyak kali supaya tersemat dalam minda murid-murid sekalian. Jangan lupa cuba. Okey, sekarang Ustaz nak share kenapa kita kena puasa. Siapa yang suruh kita puasa sebenarnya? Atas sebab apa, kan? Takkan kita tiba-tiba saja-saja nak puasa, tak nak makan, tak nak minum, kan? Dahlah benda sedap-sedap, ada apa, burger, air Coca-Cola. Takkan kita tiba-tiba nak puasa. Dahlah sebulan pula tu. Siapa yang suruh? Okey, jadi untuk menambahkan kefahaman anak-anak murid sekalian, kenapa kita kena puasa, atas sebab apa, atas suruhan siapa, mari kita lihat pada dalil naqli yang Ustaz akan bacakan sebentar lagi. Dalil naqli ni apa? Kita ambil dalil daripada Al-Quranul Karim, iaitu kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dalilnya berbunyi begini. Nanti Ustaz baca, anak-anak murid boleh ulang sekali di rumah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Okey, ayat ni Ustaz ambil dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, surah yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat yang 183. Anak-anak murid, kalau ada Quran terjemahan ataupun Quran yang betul di rumah masing-masing, boleh ambil dan selak belik sampai ke ayat tersebut. Kita tengok sama-sama apakah maksud dia. Takkan semua orang faham bahasa Arab, kan? Jadi Ustaz akan terjemahkan supaya kita semua faham apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam ayat tersebut. Okey, jadi anak-anak murid yang Ustaz kasihi sekalian, maksud surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 ini, maksudnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kita lah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan rukun-rukun iman yang 6. Jadi kitalah dia orang-orang yang beriman itu. Jadi ini Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa.
Siapa yang suruh kita puasa? Allah yang suruh kita puasa. Wajib bagi kita berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Maknanya orang-orang sebelum kita pun Allah dah wajibkan berpuasa. Sebab tu kita kena berpuasa. Sebab apa? Supaya kamu bertakwa. Allah kata kenapa kita kena berpuasa? Supaya kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri atas apa nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jadi untuk kita membalas apa yang kita dapat, kita kena patuh arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berpuasa pada bulan Ramadan 30 hari. Bukan ada hari-hari yang kita tak puasa. Jangan begitu. Jadi anak-anak murid, Ustaz harap kamu dapat faham kenapakah kita kena berpuasa, atas sebab apa. Atas sebab dalil Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Okey, jangan lupa cuba hafalkan kalau boleh. Hafal, fahamkan, hadamkan supaya kita dapat menghayati apakah di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham ya murid-murid? Bagus. Okey anak-anak murid yang Ustaz kasihi sekalian, tadi kita dah dengar apakah dia dalil naqli, dalil yang kita ambil dari Al-Quranul Karim tentang pensyariatan atau perintah berpuasa. Jadi daripada situ kita ambil apakah dia hukum berpuasa. Kan tadi Ustaz sudah baca terjemahannya yang diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Jadi hukum berpuasa tersebut adalah wajib. Betul, wajib. Wajib bagi siapa? Diwajibkan bagi semua umat Islam. Siapa umat Islam? Kita lah, kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa. Apakah maksud yang mampu menunaikan puasa? Maksudnya dia boleh menahan diri dia daripada pagi sampai ke petang untuk berpuasa, daripada makan dan minum. Jadi untuk orang-orang yang sakit tak perlulah, kan? Macam orang-orang tua yang kalau dia tak makan sehari boleh menyebabkan dia kematian. Macam itulah. Baik, Ustaz ulang sekali lagi. Diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Yang mampu ya, tapi kalau saja tak mampu, itu tak boleh. Macam kita kan, yang muda-muda ni tiba-tiba alah laparnya tak mampulah rasa. Itu bukan tak mampu, itu saja-saja tak mampu. Jadi ingat, hukum berpuasa untuk kita adalah wajib. Okey, betul. Baik, anak-anak murid Ustaz, sekarang kita lihat pada rukun puasa. Rukun puasa, tak banyak rukun puasa, ada 2 je. 1, 2, alah sikit aja untuk ingat, senang nak faham. Okey, yang pertama kita tengok rukun puasa. Yang pertama kita mesti ada niat. Sebab niat ni adalah perkara yang membezakan antara ibadah dan juga adat. Macam makan, tak ada orang tiba-tiba niat nak makan, kan? Dia tahu-tahu lapar terus makan. Itu maknanya adat kita untuk makan. Macam ibadah contohnya kita solat kita kena niat. Sebelum kita solat, kita berniat dahulu yang kita nak solat. Sama juga dengan puasa, sebab dia ibadah yang khusus. Jadi kita kena niat untuk melakukan ibadah tersebut. Okey, jadi yang pertama ingat, rukun yang pertama adalah niat. Okey, apakah dia niat dia? Niat dia mungkin anak-anak murid Ustaz dah hafal dah, sebab tiap-tiap tahun dah berpuasa. Tak apa, kalau dah hafal pun kita cuba ulang, kita cuba recall kembali apakah dia niat berpuasa. Boleh sama-sama ikut Ustaz apa yang Ustaz sebut. Niat dia berbunyi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud,
sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, senang je nak ingat. Ataupun selalu anak-anak murid biasa terdengar akan lagu niat puasa Ramadan. Macam mana lagu dia? Lagu dia selalu dah kita dengar ni, tiap-tiap tahun kita dengar. Bunyi dia macam ni. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kan? Lagu ni yang sentiasa kita dengar, dan sebab lagu ni lah kita dah hafal niat puasa. Okey, jadi yang pertama tadi rukun puasa adalah niat. Jadi rukun yang kedua iaitu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dah habis. Itu je rukun puasa, ada dua. Yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Kita akan sentuh bab ini dalam kejap lagi, dalam bab yang lain, insyaAllah. Okey. Baik anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian, kita tengok pada syarat wajib puasa. Kan kita dah tahu tadi puasa adalah wajib hukumnya. Jadi kita tengok apakah, siapakah, golongan apakah dia dah cukup syarat ke belum untuk berpuasa. Jadi syarat untuk kita diwajibkan berpuasa ada 4. Maknanya kalau ada pada diri kita keempat-empat perkara ini, maknanya kita dah diwajibkan puasa. Tak boleh punting puasa. Jadi apakah dia syarat yang pertama? Syarat yang pertama mestilah dia orang Islam. Orang kafir tak wajib untuk puasa Ramadan. Jangan pula tiba-tiba kita nak suruh kawan kita nama Ahseng. Ahseng, kau tak puasa ke? Kena wajib puasa lah. Kita bulan Ramadan kena puasa. Tak boleh. Puasa cuma diwajibkan untuk kita orang Islam sahaja. Okey, syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah baligh. Apa maksud dia? Baligh ni adalah kita dah cukup umur. Maksudnya kita dah sampai waktu kita balik. Waktu kita balik ni contohnya yang lelaki dah keluar air mani, jadi kita wajib untuk berpuasa. Untuk yang perempuan dah keluar darah haid, itu juga maksudnya dah balik. Jadi untuk yang kanak-kanak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau misal kata mak ayah suruh puasa untuk latih diri kita, untuk berlatih berpuasa, tak menjadi masalah. Jangan pula tiba-tiba kita cakap dengan mak, kita tak boleh puasa lah, kita tak diwajibkan berpuasa, kita belum balik. Jangan macam tu pula. Sebab selalunya semua benda yang kita lakukan mesti ada latihan. Macam kita nak main bola, macam kita nak main game PUBG, semuanya kita latihan. Hari-hari kita buat kan, hari-hari kita main, supaya kita lebih tahu apa yang kita nak buat. Macam tu juga dengan puasa. Kadang-kadang kita kena berlatih dulu. Bukan tiba-tiba kita terus boleh nak puasa sehari. Kalau tak ada latihan, tak bolehnya kita mampu nak puasa. Okey, kita tengok kepada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga mesti berakal. Maksudnya kalau kita gila, kita tak diwajibkan puasa. Tapi Ustaz yakin semua anak-anak murid Ustaz tak ada yang gila ni. Semua ni memang wajib puasa, semua berakal, semua bijak pandai ni, kan? Okey, seterusnya yang terakhir, syarat yang keempat adalah mampu. Dia mampu untuk berpuasa. Maksudnya dia tak ada sakit, gastrik ke kalau dia puasa. Dia tak ada tidak uzur. Maksudnya yalah, dia sihat walafiat untuk dia puasa. Maknanya kalau dia puasa tak ada apa-apa jadi kat dia, tak ada sakit apa-apa, maknanya kita wajib berpuasa. Ingat, ada 4 syarat wajib untuk berpuasa. Jadi bila kita dah cukup 4 syarat ni, diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Kita ulang sekali lagi, apakah dia?
syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mampu. Okey, jangan lupa untuk hafal apakah dia syarat wajib puasa, ya, supaya kita lebih ingat, kita hadam, kita lebih faham dengan mata pelajaran pada hari ini. Okey, tadi kita dah tengok syarat wajib puasa. Jadi sekarang kita tengok syarat sah puasa. Bila kita dah melakukan sesuatu ibadah, takkan kita tak nak tahu kan, ibadah kita ni sah ke tak, puasa aku sah ke tak kan. Macam juga solat sah ataupun tidak. Macam tu. Sama juga dengan puasa, ada syarat-syarat dia. Bukannya kita buat benda tu sekadar kita tak makan tak minum, dah kira kita sah lah tu. Tak. Dia ada perkara-perkara yang membuatkan kita sah ataupun tidak kalau kita puasa. Okey, kita tengok yang pertama, syarat untuk sah puasa atau tidak. Yang pertama, mesti orang Islam. Kalau dia Islam, sah puasanya. Kalau dia bukan Islam, dia tak sah puasa. Dia puasa macam mana pun, puasalah sehari semalam ke, kalau dia bukan Islam, tak sah juga puasanya. Okey, yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, yang ini khusus bagi perempuan. Sebab perempuan je yang keluar benda ni. Yang lelaki jangan ada-ngada pula tiba-tiba nak keluar ada, Ustaz, saya keluar darah haid. Memang Ustaz lempang dia. Sebab yang ni memang khusus untuk perempuan ataupun wanita. Okey, maknanya bila dia datang haid, dia nak puasa, tak boleh, tak sah puasanya. Maknanya kena suci daripada hadas tersebut, suci daripada haid, daripada nifas, daripada wiladah, barulah sah puasanya kalau dia nak puasa. Okey, seterusnya berakal. Maksudnya kat sini memayyiz. Dia boleh membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Maknanya dia tak gila lah. Kan, dia faham, yang ni boleh buat, yang tu tak boleh buat, yang ni betul, yang ni tak betul. Maknanya orang gila ke, pengsan ke, kan, pengsan seharian, maknanya tak sah puasa dia. Okey, yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Kita tak boleh puasa sembarangan, kena pada waktunya. Kalau bulan Ramadan lah 30 hari tu. Janganlah pula kita puasa tiba-tiba hari raya pertama tu kita puasa. Tak boleh. Itu haram maksudnya. Haram bagi kita puasa waktu tu. Maknanya kalau kita puasa pada hari raya tu, hari raya pertama kita puasa kan, maknanya tak sah lah puasa kita. Malah jatuh hukumnya hukum haram. Okey, jadi kita ulang kembali apakah dia syarat sah untuk berpuasa. Ada 4 juga, sama juga dengan syarat wajib puasa tadi, ada 4. Ingat, 4. Senang aja kan. Okey, yang pertama, syarat sah untuk puasa. Syarat sah puasa ni yang pertama adalah Islam. Yang kedua, suci daripada haid, nifas, wiladah. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Okey, kita harap anak-anak berustaz yang bijak pandai ini dapat menghafal syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa tadi. Jangan lupa hafal. Nak belajar memang kena susah sikit, usaha sikit, baru kita dapat kemanisan ilmu tu. Okey, seterusnya, alright, anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian, puasa takkan kita nak tahan lapar dan dahaga je sepanjang hari, lepas tu kita tidur. Tak baguslah macam tu kan. Sebab time bulan puasa ni pahala kita berlipat kali ganda. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amalan, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak sia-siakan waktu kita dengan tidur sahaja. Jadi tak kurang baguslah kat situ. Jadi kita lihat sekarang apakah dia perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, yang pertama, kita lihat gambar, ada mak sediakan juadah pada pukul 5.25 pagi. Kan? 5.25 pagi ni selalunya memang waktu kita bersahur. Jadi antara
perkara-perkara sunat ketika bulan Ramadan, iaitu kita bersahur. Itu dah dikira kita dapat pahala. Janganlah kita malas pula nak bangun sahur. Nanti kan sebabkan kita tak sahur, terus tak puasa sebab lapar. Sahur itu adalah perkara sunat ketika berpuasa, iaitu sahur. Dan juga ketika bersahur, kita digalakkan untuk melewatkan waktu sahur. Apa maksudnya? Maksudnya, misal kata lagi 15 minit dah nak azan subuh, kita makan. Maknanya kita lewatkan sebelum waktu subuh. Itu adalah apa yang Nabi buat. Itu adalah perkara sunat yang Nabi buat. Jadi kita kena ikut. Tapi jangan pula tiba-tiba Ustaz suruh kita lewatkan waktu sahur, kita sahur time azan subuh lah. Memang tak boleh. Itu maksudnya itu memang tak boleh. Itu maksudnya dah lepas waktu je tak boleh. Cuma boleh lewatkan sahaja. Jangan lepas waktu sahur. Kira tak puasa lah tu kalau kita dah lepas waktu sahur. Okey. Yang kedua kita tengok ada gambar orang tadarus Quran tu. Kan? Okey. Yang seterusnya, perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika waktu kita berpuasa adalah memperbanyak amalan sunat seperti bertadarus Al-Quran, bersedekah, ataupun i'tikaf di masjid, atau apa lagi, kita buat perkara-perkara baik. Itu semua perkara amalan-amalan baik yang insya-Allah akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita lihat waktu ketika berbuka. Ada banyak perkara sunat yang kita boleh lakukan ketika waktu kita berbuka. Iaitu yang pertama, menyegerakan berbuka. Ini Nabi buat ni, lewatkan sahur, segerakan buka. Tapi sama juga, jangan tiba-tiba belum azan maghrib kita tiba-tiba dah kena segerakan buka ni, belum azan pun boleh. Tak boleh. Maksudnya tak boleh. Kena tunggu azan dan cepat-cepat kita berbuka. Sebelum berbuka kita disunatkan untuk berdoa juga. Doalah waktu sebelum berbuka tu, kerana itu adalah waktu mustajab berdoa. Seterusnya berbuka dengan tamar. Nabi buat benda ni. Nabi berbuka dengan tamar dahulu ataupun manisan dahulu. Kalau tak ada tamar, manisan, baru minum air. Okey, seterusnya berikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Ini juga perkara sunat yang boleh kita lakukan. Sebab apa? Sebab kalau kita beri makanan untuk berbuka kepada orang lain, insya-Allah pahala dia berpuasa juga akan dapat pada kita. Jadi tak rugi kalau kita bagi makanan dekat orang lain. Ingat tu, perkara-perkara sunat ini, inilah senarai dia yang boleh kita lakukan ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan nanti. Jangan lupa amalkan dan hafalkan. Baiklah murid-murid, sekarang kita sampai ke perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, ada beberapa perkara yang apabila kita buat boleh membatalkan puasa kita. Antaranya yang pertama, kita tengok pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Okey, maksudnya di sini kalau misal kata kita pengsan ataupun mabuk sepanjang hari, maknanya daripada terbit fajar hingga ke terbenamnya matahari, kita ni pengsan, tak sedar apa. Ataupun tiba-tiba kita jadi gila. Jadi begitu perkara itu akan boleh menyebabkan kita terbatalnya puasa. Begitu juga ada pendapat yang menyatakan bahawa disebabkan perkara inilah, ada pendapat setengah ulama menyatakan bahawa jika kita tidur mati sepanjang hari, itu dah bukan dikira sebagai ibadah. Itu jatuh hukumnya kepada makruh, sebab dia boleh membatalkan, dia boleh menjerumuskan kita kepada batalnya puasa kita. Okey, seterusnya yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Okey, bila mana seorang perempuan itu tiba-tiba keluar darah haidnya, keluar nifasnya ataupun wiladahnya, maka automatik akan batallah puasanya. Dan seterusnya murtad. Ini sudah tentu, kerana antara syarat wajib dan juga syarat sah puasa seseorang itu merupakan Islam. Jadi bila dia keluar daripada Islam, maka memang terbatallah puasanya.
Dan seterusnya yang keempat, muntah dengan sengaja. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kita saja menjolok sesuatu ke dalam mulut dan tiba-tiba kita termuntah, kan? Maknanya kita memang sahaja mengundang muntah tersebut untuk keluar. Jadi perkara itu juga mengundang kepada terbatalnya puasa. Seterusnya yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini pun antaranya, kecuali jika kita tidur tiba-tiba terkeluar di situ air mani tersebut, maknanya itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan ialah bila kita mengundang dengan sengaja keluarnya air tersebut. Seterusnya berjimat pada siang hari. Dan seterusnya yang terakhir, memasukkan sesuatu melalui rongga-rongga yang terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Ini contohnya, inilah dia kata kalau kita makan dan minum dengan sengaja, maknanya memang batal lah, sebab itu bukan tujuan berpuasa. Jadi hati-hati bila kita memasukkan sesuatu melalui rongga-rongga yang terbuka. Okey, murid-murid, jadi itulah dia antara perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini secara basicnya, secara asasnya, inilah dia perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Kalau ada persoalan ataupun pertanyaan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, bolehlah nanti sertakan di dalam komen di video di bawah. Okey, murid-murid, kita sudah sampai di bab yang terakhir, subtopik yang terakhir, iaitu kepentingan berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab kita buat sesuatu bukannya atas sebab saja-saja, bukan atas sebab tiada sebab ataupun sajalah aku nak puasa. Tidak. Sebenarnya dia ada sesuatu kepentingan tertentu. Itulah kita Islam diajarkan setiap perkara yang kita lakukan akan kita mendapat manfaat daripadanya. Jadi kat sini kepentingan berpuasa dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama bahagian rohani, yang kedua bahagian jasmani. Rohani ni kita punya hati, lebih kepada kita punya hati, bahagian dalaman kita. Jasmani kita punya fizikal, kita punya badan, dan juga masyarakat. Masyarakat ni maknanya kita dan juga orang sekeliling kita. Okey, yang pertama bahagian rohani. Bahagian rohani kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya hati kita lebih tenang, hati kita lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Itu tadi Ustaz cakap bahawa bahagian rohani ini merupakan bahagian yang melatih diri kita, jati diri kita, kita punya dalaman. Maknanya sifat-sifat kita, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat ikhlas, amanah, sabar. Itu bahagian rohani. Itulah dia kepentingan puasa dari segi rohani. Yang kedua, dari segi jasmani kita, daripada segi fizikal kita, badan kita, iaitu yang pertama menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Kita berpuasa, kita kosongkan perut. Maknanya di situ saintifik mengatakan, kajian sains telah menyatakan bahawa dengan kita berpuasa kita dapat merehatkan sebentar kita punya fungsi perut tersebut. Maknanya kita dah ada 11 bulan yang kita dah buatkan perut tu bekerja. Ada 1 bulan 30 hari tu kita bagi dia berehat sebentar. Jadi dia memang dapat, kajian saintifik menyatakan bahawa kita akan dapat menghindarkan penyakit-penyakit yang berasal daripada perut. Kedua adalah merehatkan organ dalaman badan. Itu yang seperti Ustaz cakap tadi. Kajian saintifik telah menyatakan bahawa bila kita berpuasa kita akan dapat merehatkan sebentar. Merehatkan sebentar bahagian dalaman kita. Yang seterusnya kepada masyarakat, kepentingan berpuasa Ramadan kepada masyarakat. Yang pertama, dapat mengikis sifat kedekut dan sombong. Ini penting kerana apabila kita berpuasa kita lebih cenderung kepada melakukan perkara-perkara kebaikan. Sebagai contohnya, jika kita lihat pada bulan Ramadan, akan banyak orang yang bersedekah. Dia tidak kedekut pada bulan Ramadan. Yang kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Tapi yang ini sebenarnya adalah satu kepentingan yang sangat penting, tapi selalunya ia tidak dapat dihindarkan. Apabila kita tengok pada ketika orang pergi ke bazar Ramadan, bazar Ramadan, orang akan lebih kepada semua dia nampak semua sedap, jadi dia membazir di situ, last tak makan pun. Ini yang kita kena elakkan. Tapi bagus juga ada pada zaman Covid ini bazar Ramadan tidak dibuka. Jadi kita lebih kepentingan itu kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita.
dan seterusnya yang terakhir, yaitu menyemai perasaan kasih sama manusia. Perasan ataupun tidak, ketika kita berbuka puasa, kita akan lebih merasakan, wah, bestnya buka puasa ni bersama keluarga, betul? Jadi di sinilah semaian perasaan kasih sama manusia itu terjadi. Jadi ingat ya murid-murid, bahawa setiap perkara yang kita lakukan memiliki kepentingan yang tertentu. Jadi begitu juga dengan kepentingan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Kita jumpa di lain hari. InsyaAllah kita jumpa pada edisi yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan juga like video yang telah Ustaz bagi pada kamu semua. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.